Baik, hai. Assalamualaikum semua murid-murid cikgu yang cemerlang, yang cantik, yang baik, yang handsome. Okey, baik. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai asas reka bentuk pengaturcaraan juga. Tetapi yang bezanya hari ini kita akan belajar tentang perbezaan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma. Okey, melalui algoritma. Okey, standard kandungan. 6.3 Asas reka bentuk pengaturcaraan. Okey, standard pembelajaran 6.3.3 membezakan. Membezakan apa? Membezakan struktur, kawalan jujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma dengan kaedah pseudocode dan carta alih. Baik, cikgu akan ingatkan kembali tentang struktur kawalan. Struktur kawalan terbahagi kepada 3. Okey, yang pertama kawalan jujukan yang kamu dah belajar semasa di tahun 4. Okey, yang cikgu dah ajar minggu lepas iaitu pilihan dan ulangan. Okey. Baik, cikgu akan terangkan juga maksud-maksudnya sebab cikgu tahu mungkin kamu pun dah tak ingat sangat. Tapi tak apa, cikgu terangkan balik maksudnya. Okey. Struktur kawalan jujukan iaitu pelaksanaannya, arahan dia dilakukan satu persatu mengikut turutan langkah. Baik, dia tak ada pilihan, dia tak ada ulangan. Maksudnya berturut je. Dia ada satu aliran je, dibuat sekali sampai habis. Okey, tak ada apa-apa. Okey, turutan. Manakala struktur kawalan pilihan iaitu satu langkah yang mempunyai 2 atau lebih set tindakan sebagai pilihan. Okay, nampak cikgu dah merahkan pilihan tu. Bila struktur kawalan pilihan, kita diberikan pilihan untuk dilaksanakan. Okey. Baik. Yang ketiga, yang terakhir sekali iaitu struktur kawalan ulangan. Okey, satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Okey. Cikgu dah bagi contoh. Okey, contohnya macam tadi kita kembali semula. Struktur kawalan pilihan, cikgu cakap ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Okey. Struktur kawalan pilihan ada 3 jenis. Jenis yang pertama iaitu struktur kawalan pilihan tunggal. Tunggal iaitu 1. Anak tunggal. Okey, struktur kawalan pilihan tunggal tu 1. Satu contohnya macam mesin layan diri, mesin dobi. Okey, dobi contohnya kamu masukkan kain, kamu tekan butang. Kamu nak air dia sejuk ke, panas ke, suam. Contohnya, kamu tekan, fungsi dia satu je. Untuk membasuh pakaian, membasuh baju. Okey, manakala dui pilihan iaitu dui tu 2. Maksud dui 2. 2 pilihan. Okey, dui pilihan tu contohnya macam mesin penapis air. Mesin penapis air kan contohnya. Cikgu tunjuk. Mesin penapis air contohnya, okey, kamu nak air sejuk. Kamu tekan air sejuk. Cik, kamu tekan. Kamu nak air panas, kamu tekan air panas. Maksudnya dia ada 2 pilihan. Okey, mesin penapis air contohnya 2 pilihan. 2 pilihan. Okey, yang ketiga, struktur kawalan pilihan, pelbagai pilihan. Pelbagai maksudnya banyak lah. Pelbagai, banyak. Okey, pelbagai pilihan contohnya macam mesin ATM, mesin bank tu. Mesin bank, dia ada banyak fungsi. Contohnya, nak keluarkan duit, nak ambil duit, nak keluarkan resit. Pelbagai pilihan, betul tak? Okey. Jadi, kita akan, untuk ulangan pula. Struktur kawalan ulangan yang sentiasa berulang tu apa contohnya? Contohnya macam siren ambulans. Siren ambulans akan terus berulang. Dia akan bunyi nino, nino, nino sampai ke destinasi, dia terus stop. Dia tutup siren. Maksudnya syarat dia dah dipenuhi. Tadi dia tak perlukan dah. Dah habis. Nino, nino, nino tu maksudnya berulang lah. Macam lampu raya. Lampu raya pun, kamu tengok lampu lit lap tu kan? Kamu on, dia terus main lampu sampai kamu tutup pagi tu sebab dah pagi. Maksudnya dia sentiasa berulang. Baik, tujuan utama kita nak tahu perbezaan ketiga-tiga struktur kawalan ni. Okay, baik. Perbezaan yang pertama,
penggunaan jika ataupun dalam bahasa Inggeris dia if dan selagi atau while. Baik. Kamu tengok cikgu buat perbandingan. Okey, struktur kawalan jujukan dia tidak menggunakan jika ataupun selagi. Dia tak gunakan apa-apa. Sebab jujukan ni ada satu aliran je. Okey, satu proses je. Okey, baik. Struktur kawalan pilihan, okey, dia menggunakan jika. Okey, pilihan kamu ingat ni. PJ, pilihan jika, PJ. Bila struktur kawalan pilihan, kalau kamu nampak jika tu, betul lah tu pilihan. Okey, PJ, pilihan untuk menunjukkan pilihan. Manakala struktur kawalan ulangan menggunakan selagi. US. Ulangan iaitu guna selagi. Ulangan guna selagi. US. Tadi PJ, ni US. Okey, dia menunjukkan keadaan berulang sehingga syarat dipenuhi. Okey, baik. Seterusnya, perbezaan yang nombor 2. Kedudukan jika, iaitu dalam bahasa Inggerisnya if, dan selagi iaitu while dalam sudokod. Sudokod ni apa cikgu cakap? Sudokod ni bahasa mudah, bahasa komputer. Bahasa mudah kita gunakan. Perkataan mudah contohnya. Bermula, dia mesti mula dengan perkataan mula. Mula dan tamat. Dan sekali itu letak tamat. Huruf dia pun mesti huruf besar. Contohnya kita tengok sudokod . Okay, nampak? Mula, masak, masuk. Kan huruf besar semua tu. Dan perkataan yang mudah saja. Maksudnya okey. Jujukan, kita tengok jujukan. Dia terus tamat. Dia tak ada jika ke, dia tak ada selagi ke. Dia terus tamat. Kamu mula masak air, masukkan uncang teh ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, masukkan sedikit gula, kacau, tamat. Okey, macam tu je. Maksudnya dia buat sampai habis. Okey, tu jujukan. Tak ada apa-apa. Tak ada jika, tak ada tamat. Tak ada jika, tak ada selagi. Okey, ada tamat. Yang wajib mula dan tamat. Okey. Baik, pilihan pula. Okey, kamu tengok. Dia mempunyai jika dan tamat jika. Kan cikgu cakap tadi, pilihan kamu ingat PJ. PJ, kalau ada perkataan jika tu, maksudnya dia pilihan. Okey, tengok. Kamu tengok dalam buku teks pun ada muka surat 43. Okey, dia mula dia masak air. Dia masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan. Tuangkan air panas ke dalam cawan. Jika mahu susu, maka tambahkan sedikit susu. Tamat jika. Kacau air, tamat. Baru tamat. Okey, nampak? Dia ada perkataan jika. Maksudnya dia pilihan. Ulangan pula kamu tengok. Cikgu cakap apa tadi? Ulangan. US. US. Ulangan kalau nampak selagi tu maksudnya dia ulangan. Okey. Mula, minum air. Selagi rasa dahaga, minum air lagi. Maksudnya, kalau rasa dahaga lagi, dia minum air. Minum. Ulang sampailah dia rasa puas. Okey, bila rasa puas, tamat selagi. Tamat selagi barulah tulis tamat. Maksudnya dah habis. Okey, baik. Seterusnya, perbezaan yang nombor 3. Okey, arah anak panah ni paling senang nak ingat. Sebab apa? Okey, cikgu cakap. Untuk jujukan, kamu tengok anak panahnya satu aliran saja. Aliran ni daripada atas sampai bawah. Satu aliran. Okey, manakala struktur kawalan pilihan. Kamu tengok. Dia ada dalam muka surat 44. Okey. Struktur kawalan pilihan mula. Lepas tu tengok tu. Mahu susu. Kalau kamu jawab ya, masukkan sedikit susu. Kalau kamu jawab tidak, teruslah kacau. Nampak dia ada pilihan. Kalau nak susu, tambah susu. Kalau tak nak, kacau je. Okay, kamu tengok aliran. Aliran struktur kawalan pilihan tu. Anak panahnya ke tepi, ke bawah. Ke tepi dan ke bawah. Tapi struktur kawalan ulangan, okay, kamu tengok. Mula, minum air. Lepas tu kamu tanya. Proses dia kamu tanya. Masih dahaga? Masih dahaga? Kalau kamu jawab ya, minum air lagi. Minum air lagi. Nampak dia berulang. Dia ke tepi, dia naik atas. Dia berulang. Okay, minum air lagi. Okay, tanya lagi, masih dahaga? Okay, kalau rasa dahaga, minum lagi. Sampailah kamu dah tak dahaga, barulah tamat. Nampak? Okay. Baik.
Perbezaan yang keempat, fungsi syarat. Fungsi syarat. Syarat tu lah yang dalam bentuk diamond tu. Fungsi syarat. Itu pilihan lah. Okay. Struktur kawalan jujukan dia tak ada pun diamond tu. Tak ada syarat pun. Tapi kalau struktur kawalan pilihan, dia syarat dia untuk memberi pilihan. Baik. Kalau untuk struktur kawalan ulangan, syarat dia. Nampak? Syarat memberi ulangan semula sehingga tamat. Nampak tu dia ada diamond tu. Diamond tu maksudnya syarat lah. Syarat. Nampak? Kalau jujukan tak ada syarat, tak ada diamond. Dia straight je. Dia guna terminal mula, tamat, input, output. Lepas tu proses. Tu je dia guna. Tapi kalau yang kawalan pilihan dengan ulangan, dia ada diamond. Maksudnya ada pilihan ataupun ada ulangan. Okay, baik. Seterusnya, perumpamaan pula. Perumpamaan ni bagi mudah kamu nampak. Bagi lagi jelas kamu tengok Kalau struktur kawalan jujukan dibagaikan kereta dipandu di jalan yang lurus. Kamu jalan je, kamu nak pergi destinasi kamu kan. Ada satu jalan je. Jalan tu je lah kamu ikut. Lurus kan? Lurus. Maksudnya tak ada belok-belok. Maksudnya struktur kawalan jujukan kereta dipandu di jalan yang lurus. Straight je. Tetapi kalau struktur kawalan pilihan, okay, nampak macam ada simpang tu. Maksudnya pemandu boleh pilih jalan ke destinasi. Contohnya nak pergi ke Tuna Manja, dia masuk ke kiri. Kalau dia nak pergi ke Maidin, masuk ke kanan. Kalau dia nak pergi ke mana? Pergi sekolah, jalan terus. Maksudnya dia ada pilihan. Nampak? Okey. Akhir sekali struktur kawalan ulangan. Contohnya macam kereta F1. Kereta go-kart. Yang kereta berlumba litar tu motor ke Kalau litar, ada ke litar? Contoh litar yang betul-betul litar tu kan. Ada ke litar pergi masuk mana-mana tempat? Tak ada kan? Dia akan berulang. Berulang 1 pusingan, 2 pusingan, 3 pusingan. Sampai dah cukup beberapa pusingan. Sampai ke garisan penamat, baru dia berhenti. Maksudnya dah mencukupi syarat lah. Okay, nampak dia berulang. Jadi, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu dapat nampak perbezaan. Kalau kamu tengok dalam buku pun, buku surat 43 tu, buku surat 44, kamu dapat lihat apa perbezaan dia. Jadi, cikgu nak sekarang ni sila kembali ke dalam WhatsApp. Okay, sila kembali ke dalam WhatsApp bila selesai tengok ni. Sehingga berjumpa lagi. Kita jumpa dalam WhatsApp. Bye-bye. Assalamualaikum.